lupa like, subscribe, dan share. Hashtag Motivasi Manfaat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum." Dihalalkan pada malam bulan Ramadan itu, malam kalian berpuasa, siangnya kalian berpuasa dan malamnya dibolehkan, dihalalkan bagi kalian untuk menggauli isteri-isteri kalian. Ini adalah bahagian yang penting untuk kita faham, baik sebagai isteri, baik sebagai suami. Sekalipun kita tahu bahawa pada malam-malam Ramadan itu adanya kelebihan dan keberkatan yang besar. Bahkan pada asyara awakhir Ramadan, pada malam 10 malam terakhir, di sana adanya tuntutan sehingga Nabi SAW mengingatkan para lelaki untuk bangun dan bangunkan ahli keluarga untuk ibadah, untuk salat. Sibukkan diri kita dengan membacakan Al-Quran, dengan salat qiyam, dengan tarawih dan sebagainya. Namun, perintah ini juga adalah perintah yang penting, di mana Allah Subhanahu wa taala menghalalkan seseorang itu untuk menggauli isterinya pada malam Ramadan. Dan ini adalah satu syariat yang menyelisihi amalan orang-orang Yahudi. Kita kena tahu bab ni. Kerana orang-orang Yahudi pada zaman Nabi mereka berpuasa dengan cara daripada malamnya lagi mereka tidak menggauli isterinya. Maka boleh untuk menggauli isterinya. Perkataan rafath. Rafath ni maksudnya menanggalkan pakaian. So, untuk menggauli isteri-isteri kalian tidak menjadi masalah, tidaklah menjadi sesuatu perkara yang haram. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian juga adalah pakaian bagi isteri-isteri kalian. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang pakaian. What is the meaning of pakaian yang Allah Subhanahu wa taala bawakan? Pakaian ini adalah pakaian yang memang literal untuk kita fahami. Secara teksnya, pakaian itu memang pakaian yang Allah Subhanahu wa taala sedang sebutkan. Tapi bila kita tengok kepada pakaian, pakaian ini sebenarnya tujuannya apa? Pakaian ni sebenarnya dipakai masa bila? Pakaian ini dipakai ketika kita memerlukan pakaian. Pakaian ini dipakai untuk menutup. Mungkin ada luka-luka, parut ataupun keadaan badan yang tak cantik. Kita pakai pakaian. Pakaian ini dikenakan untuk menutup aib dan juga aurat kita. Menutup sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tak izinkan untuk orang lain tengok. Pakaian ini adalah untuk menutup malu kita. Maka ketahuilah bila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang wanita, isteri itu adalah pakaian kepada suami. Dan suami pula adalah pakaian kepada isteri. Ketahuilah bahawa kita memang sepatutnya menjadi pakaian kepada pasangan kita. Kalau sendiri tak boleh nak tutup aib pasangan, sendiri tak boleh nak cover malu pasangan, sendiri yang gelakkan pasangan, sendiri yang hina pasangan, untuk apa kita sebenarnya menjadi pakaian kepada pasangan? Buat apa kita sarungkan pakaian yang memalukan kita sendiri? Buat apa kita pakai pakaian yang akhirnya menjadi kehinaan untuk kita? Buat apa kita pakai pakaian yang tidak mampu untuk menjadikan diri kita yang serba-serbi kekurangan ini menjadi cantik dan indah untuk dipandang? Buat apa kita pakai pakaian yang sepatutnya menutup malu dan aib kita, tapi kemudiannya lebih mendedahkan daripada apa yang kita harapkan? Maka ketahuilah, dalam bab ini Allah Subhanahu wa taala menekankan wanita, isteri adalah pakaian kepada suaminya dan suami itu adalah pakaian bagi isterinya. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui lebih awal tentang keadaan kalian yang mengkhianati diri kalian. Maka taba alaikum wa'afa ankum. Allah Subhanahu wa taala telah pun menerima taubat kalian dan mengampunkan kalian. Ni kenapa pula tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala sebut tentang khianat pula ni? Okey, Allah Subhanahu wa taala tahu dalam keadaan seseorang yang berpuasa itu. Puasa ni tuan-tuan dan puan azakumullah, dia tak sama macam ibadah orang lain. Puasa ni dia, kalau bahasa pasarnya lah, puasa ni adalah ibadah yang sangat bahaya. Kalau takkanlah Allah Subhanahu wa taala sebut senang-senang walisiyami ajzi bihi. Bagi orang-orang yang berpuasa itu, akulah yang akan mengganjarinya. Dia adalah ibadah yang bahaya. Orang tak tahu ketika kita sedang berpuasa, kita sedang memikirkan hal apa, kita sedang melakukan hal apa. Orang tak tahu.
Dalam keadaan Nabi SAW pernah memberikan ancaman kepada orang-orang yang berpuasa dan kemudiannya dia membawa pahala menahan lapar dan dahaganya sahaja. Kerana puasa itu dia perlu menjaga matanya, perlu menjaga telinganya, perlu menjaga lisannya, perlu menjaga tubuh badannya. Dia perlu menjaga langkahnya, perlu menjaga niatnya. Puasa itu adalah satu ibadah yang sangat bahaya. Terdedahnya seseorang yang berpuasa itu kepada banyak hal dan dia sedang berurusan dengan dirinya. Syaitan, iblis juga diikat. Dia sedang berurusan dengan dirinya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang takhtanun. Allah tahu tentang apa yang kalian khianatkan. Apa yang Allah larang, time bulan puasa menjadi-jadi. Kan? Time bulan puasa menjadi-jadi. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan 1000 bulan punya fadilat. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Allah Subhanahu Wa Taala suruh sibukkan 10 malam terakhir. Seperti mana yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 10 malam terakhir itu adalah malam yang penuh dengan keberkatan. Tapi kita sibukkan diri kita dengan shopping, siapkan persiapan rumah dan seumpamanya. Ramadan, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, tidak ada satu bulan yang lebih Nabi SAW itu menjadi pemurah berbanding bulan Ramadan. Maksudnya bulan Ramadan adalah bulan untuk Nabi SAW infak, sedekah dan seumpamanya. Tapi kita alih kan. Kita simpan sebab kita nak sibuk beraya ni. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dah sebutkan, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah telah tahu pun dengan apa yang kalian khianati diri kalian. Fataba alaikum. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga telah menerima taubat kalian. Wa afa ankum. Dan juga Allah telah mengampunkan kalian. Dia jadi pelik tuan-tuan kalau kita bagi duit raya tu pada bulan Ramadan. Kita mesti simpan duit raya tu pada bulan raya. Bukanlah dosa bagi duit raya pada hari raya. Tapi sebenarnya tuntutan itu, bahkan fadilat itu lebih besar pada bulan Ramadan. Yang mana kalau nak bersedekah, lebihkan sedekah pada bulan Ramadan. Nak bagi duit raya, lebihkan duit raya pada bulan Ramadan. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Maka hari ini, kata Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang ini, bashiruhun, gembirakanlah pasangan-pasangan kalian, yakni dengan menggauli mereka. Bersamalah dengan mereka, dan Allah Subhanahu Wa Taala gunakan perkataan bashiruhun. Bashiru maksudnya saling menggembirakan. Pada malam bulan Ramadan boleh untuk menggauli isteri. Wabtaghu ma kataballahu lakum. Dan carilah apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan dari kurniaannya kepada kalian. Maksudnya pada malam bulan Ramadan itu adanya kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan bagi kalian. Tuan-tuan dan puan azakumullah, kita kena tahu, instead of ibadah berbentuk salat dan seumpamanya, pada bulan Ramadan, pada malam bulan Ramadan, menggauli isteri itu juga adalah ibadah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dengan jelas. Maka ketahuilah bahawa menggauli isteri pada malam bulan Ramadan itu juga adalah kebaikan yang mempunyai ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat pernah tanya Nabi SAW. Hadis riwayat Abu Dhar, hadis riwayat Muslim. Kata sahabat radhiyallahu anhu majma'in, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatuhu wa yakunu lahu fiha ajrun? Ya Rasulullah, adakah apabila kami mendatangi isteri kami, menggauli isteri kami untuk memuaskan nafsu kami, adakah ianya juga akan menghasilkan pahala buat kami? Kata Nabi SAW, ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi wizrun? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Apa yang kalian lihat, sekiranya seseorang itu melakukan satu benda yang haram, bukankah dia akan berdosa? Maka begitu juga dengan seseorang yang melakukan perkara yang halal, maka dia juga mendapat pahala. Sebab tu tuan-tuan dan puan azakumullah, bila kita lihat sesuatu yang halal yang dilakukan oleh seseorang, maka jangan kita mencela. Walaupun kita tak suka dengan perbuatan dia. Kerana dia sedang melakukan sesuatu yang halal dan dia itu mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. No matter what. Ada orang dia kata dia ni buat macam ni sebab nak itu je, sebab nak ini je. Tuan-tuan dan puan azakumullah, halal is halal. Kata Nabi SAW, innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Jangan kita pertikaikan yang halal dan jangan pula kita membolehkan yang haram. Sampai tahap mana kita nak pertikaikan
halalnya ataupun imannya seseorang. Kalau kita lihat bagaimana imannya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Tahukah tuan-tuan bahawa Hamzah itu memeluk Islam dalam keadaan dia tak sengaja melafazkan keimanannya. Ketika dia marah apabila Abu Jahal mencekik Nabi SAW. Dia balik daripada memburu, orang repot dekat dia. Abu Jahal cekik Muhammad. Dia datang dekat kemah Abu Jahal yang ketika itu Abu Jahal bersama dengan konco-konconya. Dia datang dan dia lempang Abu Jahal. Dan dia kata, don't ever touch Muhammad. Don't ever dare to touch Muhammad. Because now I'm with Muhammad. With iman with Muhammad. Dia speaking orang putih sikit. Jangan berani-berani nak sentuh Muhammad. Sebab sekarang ni aku dengan Muhammad dan aku bersama dengan imannya Muhammad. Dia keluar daripada kemah, dia tak tahu nak buat apa. Dia pergi jumpa Nabi, dia bagi tahu yang tadi aku lempang Abu Jahal dan kemudiannya aku sebutkan ini. Wa kaifa asna', macam mana aku nak buat? Maka dia telah pun melafazkan imannya. Ada orang dia seseorang itu beriman kerana dia mencintai orang itu. Dia itu mungkin Cina, mungkin non-Muslim. Tapi dia buat-buat acah-acah nak masuk Islam sebab tuan-tuan, jangan pertikaikan benda baik yang orang lain buat. Jangan. Kadang-kadang kita hilang pertimbangan sehingga kita berani untuk mempertikaikan hal-hal ini. Maka ketahuilah, jangan melampau. Kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai, dan jangan main-main dengan Allah punya tak suka. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melampau. Dan saya kena sebut benda ni. Bukan kerana saya lelaki, tapi biasanya berlaku kepada wanita. Yang apabila hal-hal melibatkan pernikahan, poligami dan seumpamanya, mereka mempertikaikan perbuatan suaminya seakan-akan dalam bab ni nak sunnah, dalam bab itu nak kejar agama, dalam bab lain. Tuan-tuan, no matter what, halal is halal. Jangan jadi hamba yang melampau sehingga mempertikaikan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala halalkan. Begitu juga dengan halnya Nabi SAW menyebutkan tentang apabila seseorang itu melakukan perkara yang haram, dia itu akan mendapat dosanya. Dan begitu juga apabila dia melakukan hal yang halal, dia mendapat ganjaran, yakni pahala daripadanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang golongan yang takhtanuna anfusakum, yang mengkhianati diri mereka sendiri. Kerana mereka itu merasakan seperti tak tenang kalau mereka melakukan apa yang telah Allah halalkan, yakni menggauli isterinya pada waktu malam. Dia tak tahu, dia rasa macam malam kan kita patut ibadah kan, kita patut mengaji, patut qiyamul lail, jadi macam tak kenalah tiba-tiba nak menggauli isteri. No, the point is uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Telah aku halalkan untuk kalian menggauli isteri kalian pada waktu malamnya Ramadan. Wa kulu washrabu. Selain daripada menggauli isteri, apa lagi yang boleh buat pada waktu malam? Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah kalian, minumlah kalian apabila kalian nak pada waktu malam. Tidak menjadi masalah. Hatta, dan kalian boleh makan sehinggalah yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ini part yang best. Kata Allah Subhanahu wa taala, makanlah kalian, minumlah kalian pada waktu malam sehingga telah jelas benang putih daripada benang hitam pada waktu siang. Minal fajr. Masa ayat ini diturunkan, sambungannya belum turun. Jadi sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka tidak memahami teks ayat ini. Dalam hadis sahih Nabi SAW ketika mana ditanyakan, kana rijalun idza aradu saum rabata ahadum fi rijlaihi khaytal abyad min al khaytal aswad. Apabila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apabila jelas benang putih daripada benang hitam pada waktu pagi, pada waktu subuh. Ada sahabat diikatkan benang putih pada kaki dia, dan selagi dia tak nampak lagi benang putih tu, maksudnya ialah zaman dulu mana ada LED light, mana ada pelita ataupun obor kan. Mereka hanya gunakan untuk musafir. Ialah benda tu menggunakan minyak dan sebagainya, it's not murah pada zaman itu. Jadi kebanyakan mereka tidak menggunakan lampu, tidak mempunyai lampu malam di rumah mereka. Jadi ada di sahabat yang ikatkan benang putih pada kaki, dan selagi dia tak melihat benang putih itu dengan jelas, kerana Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan yatabayyanal khaytul abyad minal khaytil aswad. Apabila telah jelas yatabayyana, maka dia akan tunggu sehinggalah jelasnya. Fala yazalu ya'kulu hatta yatabayyana lahu ru'yatahuma. Dia akan terus makan sehinggalah dia melihat dengan jelas benangnya tadi, benang putih tu. Fa anzalallahu ba'd, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat
minal fajr, sehingga sampainya waktu fajar. Fa'alimu anna ya'ni al-laila wan nahar, maka ketahuilah para sahabat bahawa ianya merujuk kepada siang dan juga malam. Maksudnya tadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang makan dan minumlah kalian pada waktu malam, sehinggalah kalian itu melihat fajar. Okey, ayat ni senang. Tapi maksud pada benang putih dan benang hitam itu bukanlah literally benang, tetapi ianya adalah satu garisan pada langit yang kita boleh nampak sehingga langit garisan putih itu jelas. Pada waktu malam, garisannya gelap. Kita tak nampak. Ada sebahagian tempat kita boleh nampaklah garisan pada waktu malam. Ada sebahagian tempat, terutamanya di Arab Saudi, di padang pasir, gelap gelita. Sehinggalah nampak dengan jelas ada line putih. Maka itulah dia penanda tidak boleh untuk makan lagi. Dan itu adalah waktu fajar, waktu subuh. Maksudnya di sini, kita boleh makan sehingga azan subuh. Bukan sehingga waktu imsak, tetapi sehinggalah waktu azan subuh. So kat situ kita belajar tentang hukum untuk orang-orang yang makan pada waktu malam pada bulan Ramadan. Thumma atimmus siyama ila al-lail. Bila nampak saja benang putih tadi, line putih dekat langit, maksudnya fajar, sempurnakanlah puasa kalian sehinggalah malamnya. So malamnya pula masa bila ni? Nak kata masuk waktu malam, diterbalikkan baliklah. Bila hilang, line putih tu hilang, maka maghrib lah. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingatkan, jangan pula kalian menggauli isteri kalian ketika mana kalian beriktikaf di dalam masjid. Jangan time iktikaf, sebab ada di kalangan sahabat radhiyallahu anhu ajmain yang mereka tidak balik ke rumah. Dan bukan hanya mereka, bahkan keluarga mereka, isteri-isteri pun iktikaf dekat masjid. So jangan pula bersetubuh ketika kalian beriktikaf dalam masjid. Maka ni tidak dibolehkan. Walaupun hal itu adalah hal yang halal, tapi tidak halal untuk melakukannya di dalam masjid. Tuan-tuan dan puan azakumullah, kita sentuh sikit bab sahur tadi. Nabi SAW menyebutkan, inna fadla ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahar. Sesungguhnya apa yang membezakan di antara puasa kita, yakni puasa orang-orang Muslim, dengan puasanya ahli kitab, dengan puasanya orang-orang Yahudi, adalah dengan makan pada waktu sahur. Jadi kalau tak makan waktu sahur tu, kita puasa macam orang ni ke? Puasa kita tak sah ke? Sah. Tapi dari sudut fadilat, Nabi dah ingatkan, jangan menyamai, dan itu adalah antara perkara yang Nabi tak suka. Meninggalkan sahur adalah antara perkara yang Nabi tak suka. Bahkan dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makanlah sahur, sesungguhnya dalam sahur itu adanya keberkatan. Nabi sebut, makanlah sahur. Dan dia bukan ajakan suami ataupun isteri semata-mata, tapi ajakan daripada Nabi SAW. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Ini adalah ketetapan, batasan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Jangan kalian dekati kepada dinding-dinding pembatas ini. Jangan dekat dengan larangan-larangan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Yang ini makan dari sini je sampai situ je. Boleh menggauli isteri sampai sini je. Jangan melampau. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Beginilah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kekuasaannya kepada manusia, semoga mereka bertakwa. La'allahum yattaqun. Semoga manusia itu bertakwa. Allah Subhanahu wa taala sebutkan melalui puasa ini, dan apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang adalah tanda-tanda, adalah bagaimana Allah menerangkan kekuasaannya, ayat-ayat kekuasaannya kepada manusia. Dari sudut puasa, dari sudut benda yang boleh, benda yang tak boleh. La'allahum yattaqun. Dan semoga dengan perintah Allah ini mereka bertakwa. Diturunkan ayat tentang suruhan, syariat berpuasa. Diingatkan lagi tentang bertakwa. Kesinambungannya di mana? Tuan-tuan dan puan-puan azakumullah, Allah Subhanahu wa taala sedang membawa muslimin, konteks zaman dulu, zaman itu, yakni zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, melakukan sesuatu yang dinilai sebagai susah, yakni berpuasa, menahan lapar. Dan memang puasa ini saya dah sebutkan, ianya adalah satu aktiviti rutin bagi kuda-kuda untuk menghadapi perang. Mereka nak kuatkan kuda mereka, dan mereka tahu bahawa puasa ini adalah
satu ibadah yang akan menguatkan tubuh badan manusia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala nak jadikan aktiviti yang mereka lihat sebagai hebat ini sebagai satu bentuk ketakwaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya ini menjadi kebaikan yang kembali kepada manusia. Dan bukan semata-mata kebaikan itu adalah kebaikan berupa fizikal, tetapi juga kebaikan dari sudut rohani. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan bagaimana sebenarnya untuk menjadi satu orang yang berpuasa dan mendapat ganjaran daripada puasanya. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء